Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ni kita masuk chapter 2 corrective function. Untuk pelajar-pelajar STF kita sambung. Tapi untuk pelajar sekolah lain, jenis-jenis punca, types of roots. Ni formula ni yang biasa dah jumpa, awak dah jumpa. Untuk kita cari punca, to find the roots, kita gunakan formula yang ni, negative b plus minus square root b squared minus 4ac over 2a. Okay. Jadi dalam formula ni sebenarnya yang dalam square root ni dia mempengaruhi jenis punca kita, type of roots. Davis, kenapa dia kata poor connection ni? Okay, dah. Okay, so boleh clear tak? Soalan cikgu clear tak? Sebab dekat sini macam line tak apa cantik pula. Bagi komen sikit, okey tak? Dengar tak so far? Okey tak? Boleh dengar tak? Tak jelas? Tak jelas? Suaranya tak jelas? Okey, boleh dengar? Ke cikgu nak kena kuat sikit? Kalau cikgu, okey boleh Okey, mungkin tadi tu berbisik sikit kot. Okey, sorry. Okey, kita mula balik. Jadi types of roots. Jadi jenis-jenis punca. Yang ini adalah formula untuk mendapatkan roots. Okey, good. Alright. Okey, jadi b squared minus 4ac ni, yang ni adalah kita sebut dia sebagai discriminant, ataupun dalam bahasa Melayu kita kata pembeza layan. Okey, pembeza layan. Jadi ni adalah dekat sinilah puncanya kita boleh kenal roots tu, sama ada dia ada satu punca ataupun dia ada dua punca ataupun dia tak ada langsung. Tulisan blur, gambar blur. Okey, pada cikgu gambar macam cantik je. Sekejap mungkin lampu tak cukup kot. Nanti cikgu tambah lampu sekejap. Tak cuba tukar lampu kuning. Tak, tambah lampu je. Tak lampu tu tak. Cuba tukar lampu kuning. Lampu ni dia terang sikit. Cikgu nak tukarkan sekejap. Tersekat-sekat. Lag lah tu, internet connection. Okey, itulah internet lah. Internet dekat tempat korang kot, internet yang sangkut. Kalau macam ni, cuba ni cikgu. Okey, yang ni terang tak? Cikgu tukar warna lampu sekejap. Dah bisa tak function tu lah. Tak, sebab dia lambat sikit respon. Yang ni, okey tak? Lamps dah okey. Okey, alright. Dah okey dah, terang alright. Okey. Kalau clear kat sini, so kita sambung lagi. Okey. Alright, mungkin ada tempat yang tak okey lah. Ada virus kot. Okey. So sekarang ni b squared minus 4ac ini adalah punca di mana dia menentukan jenis punca kita. Sama ada kita punya curve kita dia melanggar paksi X pada dua tempat atau pada satu tempat, ataupun dia tak langgar langsung. Okey. Jadi kita tengok yang pertama. Kalau b squared minus 4ac ni dia adalah sifar, kosong, equal to 0. Okey. Jadi kalau equal to 0 means kalau kita masukkan dalam formula negative b plus minus square root 0 lah. Okey, sebab cikgu dah gantikan ni sebagai 0. Jadi akhirnya kita akan dapat formula yang ini. Okey, negative b over 2a. Okey, dekat ni formula ni bagi pelajar STF. Jumpa kat mana formula ni? Cepat, siapa dapat jawab dulu? Dekat mana kita jumpa formula ni? Ingat lagi tak? Ke dah cuti seminggu dah tak ingat? Ataupun pelajar sekolah lain?
Cepat. Sekolah teknik ke MRSM ke? Malaysia ada. Nabila? Axis of symmetry. Okay, good. Betul. Ini formula untuk dapatkan axis of symmetry. Okay, jadi maksudnya dekat mana dia langgar paksi X line, dekat mana dekat axis of symmetry. Okay, betul. Auni betul. Azizah siapa? Elisa. Alright. So, kita sambung. Okay, kalau korang ingat, okay lah. Good. Okay, jadi kat sini, bila B squared minus 4AC ni equal to 0, jadi kita kata dia ada one root. Betul Lina, method satu lagi tu yang cikgu ajar tadi kan. Alright. Okay, jadi keyword dia untuk B squared minus 4AC, kalau kita jumpa dekat soalan tu sebut one root, maksudnya satu punca ataupun touch di x-axis, dia sentuh x-axis tu, ataupun dia sebut tangent pun dia sentuh satu tempat, ataupun dia kata two equal real roots. Maksudnya roots tu kan kita biasa buat factorization kan. Okay, macam ni. Kalau kita buat factorization kan kita ada dua like that. Okay, equal 0. Jadi kalau dalam ni nilai dia sama, okay, nilai dia sama, maksudnya jawapan kita akan dapat x equal to 1 dan juga x equal to 1 kan. Inilah maksudnya two equal real roots. Jadi kita boleh jawab dengan satu nilai aja macam tu. Okay, so far okay tak? Boleh faham? Okey, kalau kita tengok pada gambar rajanya, macam ni lah, lupa je. Dia langgar x-axis ni pada satu tempat. Kalau ni kalau dia graf yang minimum lah, graf senyum. Yang ni kalau graf besar, maksimum, dia langgar satu tempat. Jadi, bila ada dua equal roots ni, two equal real roots, ni maksudnya nilai x tu satu je lah. Okey. So, setakat ni, ada nak tanya apa-apa? Boleh faham setakat ni? Apa yang tak ada cikgu? Hazika, apa yang tak ada? Tak ada? Alright. Oh, faham. Okey, tak ada soalan. Alright. Okey. Jadi bagi siapa yang nak salin tu, nanti sambil-sambil ni boleh salin, ataupun nanti kemudian cikgu akan post dalam group live ni untuk awak salin lagi mana yang tertinggal. Okay, so boleh cikgu continue. Okay, so kita pergi pada bentuk yang kedua. Alright. Ingat kalau ulangan balik sikit, B squared minus 4AC equal to 0, itu maksudnya perkataan yang kita jumpa pada soalan, dia akan sebut one root, satu punca, touch di x-axis, sentuh paksi x, ataupun dia sebut perkataan tangent, ataupun dia kata two equal real roots, dua punca nyata dan sama. Okay, right. So kita pergi pada yang kedua. Okey, tadi kalau B squared minus 4AC tu equal to 0, sekarang kalau B squared minus 4AC tu more than 0, lebih besar daripada kosong. Jadi cikgu ambil satu contoh. Let's say kita ambil B squared minus 4AC itu ialah 9. Okey. Dan cikgu assume juga A itu as 1 dan B itu sebagai 2. Jadi boleh ambil mana-mana, tak kisahlah apa-apa nombor yang more than 0. Ni untuk cikgu tunjukkan contoh sahaja. Okey. Jadi kalau B squared minus 4AC itu equal to 9, jadi kita masukkan dalam formula, masukkan B, masukkan A, dan kita akan dapat jawapan kita 1/2 dengan negative 5/2.
Jadi dekat sini maksudnya kita ada two distinct real roots. Ada dua punca nyata dan berbeza. Okey, dua punca nyata dan berbeza. Ataupun dia boleh juga sebut pada soalannya intersects at 2 points. Maksudnya dia langgar paksi X pada dua tempat. Ataupun kita boleh sebut juga sebagai pada soalan akan sebut two different real roots. Ni dengan ni sama aja, cuma dia guna perkataan yang lain. Boleh distinct, boleh different. Okay, so tiga-tiga ni keyword untuk B squared minus 4AC more than 0. Lebih besar daripada 0. Okay, jadi kalau tengok pada gambar rajahnya, sebab kadang-kadang pada soalan dia bagi gambar rajah, dia tak tulis perkataan-perkataan ni, so means dia adalah sama. Kita nampak kalau graf minimum ni dia langgar pada 2 point. Maksudnya ni B squared minus 4AC more than 0, ataupun graf yang maksimum dia langgar pada 2 point. Okay, yang ini clear? Kalau nak WhatsApp pun mana okey. Kalau tak ada di tangan lah. Sebab 4F selalu aktifkan dalam kelas. Okey. Okey, faham. Clear, Nurin. Okey, Emeline. Alright. Okey. Sekarang kita pergi pada bentuk yang ketiga. Okey, 4F. Alright. Wakil 4F Okey. So, kita pergi pada bentuk yang ketiga. Kalau B squared minus 4AC itu less than 0. Alright, good. Kalau korang faham tu, maksudnya sampailah cikgu punya ilmu ni. Okay. Now, kalau B squared minus 4AC, B kuasa 2 tolak 4 AC. Yang ni tadi nama dia apa? Ingat lagi tak? Siapa boleh jawab dulu? Siapa ingat B squared minus 4AC ni namanya apa? Dalam bahasa Melayu ataupun dalam bahasa Inggeris? Mana-mana? Siapa boleh jawab? B squared minus 4AC nama dia apa? Diskriminan. Okey. Okey, bagus. Okey. Dalam bahasa Melayu, sebab pelajar SMKA dengan MRSM, dalam bahasa Melayu apa namanya? Mana wakil SMKA? Tak keluar lagi wakilnya. Apa nama dalam bahasa Melayunya? Okey, discriminatory. Apalah Zani, bukanlah. Pembeza layan. Okey, dah ada wakil SMKA. Alright, pembeza layan, diskriminen dan pembeza layan. Okey, kena ingat perkataan ni sebab kadang-kadang soalan SPM tu dia beritahu nama je, dia tak tulis pun B squared minus 4AC. Okey, jadi untuk kes yang less than 0, kurang daripada kosong, kita ambil contoh, cikgu ambil negative 4. Okay, negative 4 ni less than 0. Jadi A dengan B cikgu kekalkan sebagai 1 and 2. Okay, 1 and 2, kita ambil 1 and 2. So masukkan dalam formula. Jadi square root negative 4. Okay, dekat sini kalau kita sorry, ada pula raksasa langgar lampu. Raksasa kecil. Okey. Negative 4, square root negative 4, kalau kita tekan calculator tak ada jawapan. Cuba tekan calculator. Dapat jawapan apa? Negative 4. Okey, square root negative 4. Okey, kita akan dapat math error. Nampakkan jelas. Okey. Math error kan? Oh, bismillah. Terkejut cikgu. Sorry. Barang jatuh pula. Barang jatuh. Okey, math error. Jadi, bila math error ni maksudnya
Negative 4 ni dia bukan nombor nyata. Okay, dia not a real number, ataupun kita panggil dia sebagai imaginary number. Sebab negatif. Betul Auni, sebab dia negatif kat dalam tu kan. Kan kita ada buat dekat kelas, bila kita gunakan kalkulator untuk cari yang awak tekan equation, mode tekan 3 kali, ingat tak? Kan kalau ada certain numbers yang ada keluar real dekat atas kalkulator tu, kan cikgu pernah cakap kan, ni bukan nombor, bukan real number, dia adalah imaginary number. Jadi kita cerita sikit pasal imaginary number ni. Okay, imaginary number ni kalau ingat, okay, bagus Fazilah. Okay, jadi kalau square root negative 1, kita gantikan dia dengan I kecil. Ini imaginary number. Jadi kalau negative 4, cikgu boleh tukarkan dia kepada 4 times negative 1. Jadi 4 times negative 1, kalau darab square root, kita boleh pisahkan dia macam ni. JK teacher. Yelah, JK ya, simbol I tu. Okey. Oh, Nur Fazilah ni Nurin. Oh, okey. Tu nombor siapa? Nombor mak awak ya. Okey. So 4 times square root negative 1. Jadi negative 1 ni kita tukar kepada I. Jadi 2I. Inilah imaginary number lah bila ada I tu. Okey. Okey. So bila kita masukkan balik dalam kita punya formula tadi ni, yang atas ni, jadi kita akan dapat negative 2 plus minus square root negative 4. Negative 4 ni dah ditukar kepada 2i. Okay, lepas tu ada semua dua. Ingat, jangan cancel terus macam tu. Kita factorize dulu. Okay, kita factorize, keluarkan 2, barulah kita cancel kat sini. Yang ni pun selalu cikgu dah mention kan dalam kelas. Okay, bila kita cancel, so kita tinggal yang ni saja. Negative 1 plus minus I. Okay, jadi untuk equation ni, jawapan dia ialah ni lah. Okay, ni penerangan aja, penerangan untuk awak faham apa yang berlaku kat situ. Jadi maksudnya tak ada roots lah sini, sebab dia adalah imaginary. Okay, jadi pada soalan biasanya dia akan keluar perkataan no roots, tiada punca. Okay, does not intersect the x-axis, ataupun tak dengan paksi x, always positive or negative, sentiasa positif atau negatif, dan ataupun dia boleh guna perkataan no real roots, tiada punca nyata. Tiada punca ataupun tiada punca nyata. Jadi kalau dari gambar rajanya, dia akan hanging lah macam ni untuk maksimum dan minimum. Okey, setakat ni okey, clear. Ada 3 jenis. Kita ada, ulang balik yang tadi, kita ada b squared minus 4ac equal 0. Kataannya adalah 1 root yang tulisan tak keluar. Keluarlah Davis. Keluar apa ni, keluar message. Tak nampak? Tak ada. Tak ada. Oh, okey. Gambar tak boleh. Okey. Yang gambar tak boleh. Tengok gambar tak boleh. Davis clear tak? Clear. Memang budak pun cakap ada yang clear, ada yang tak. Internet masing-masing. Terpulang pada internet masing. Okey. Internet masing-masing. Value I tu memang satu je. Ya, betul. Gambar yang clear. Jadi kat sini kalau b squared minus 4ac, ingat dia punya keyword ni. Okey, keyword. Tak berapa nak faham imaginary. Okey, nanti kita return balik. Kita tengok yang ni dulu. B squared minus 4ac equal 0. Lepas tu kalau b squared minus 4ac more than 0. Okey. Ni keyword dia, two distinct roots intersect at 2 points, two different real roots. Okey, yang ini. Okey, imaginary.
Sekarang kita pergi pada dah dua bentuk tadi kan. Ni equal to 0, more than 0, yang less than 0. Okey, ulang balik yang ini. Alright. Ulang balik yang ni. Sekejap zoom sekejap. Ni dapat ni 1/4 guna. Ni guna 3/3. Okey, cikgu zoom besar sikit. Tak clear sangat imaginary. Oh, okey, ingatkan tak clear gambar, tak clear imaginary. Okey, kita cerita balik pasal imaginary ni. Imaginary ni dia akan muncul kalau ada square root dan ada negatif kat dalam. Okey, ada negatif. Jadi okey. Jadi imaginary tu dia akan, kalau dia adalah square root negative 1, ini baru dia akan bertukar jadi I. Kita boleh tukar ni jadi I. Okey. Jadi kalau square root negative 4, maksudnya kita akan buat 4 times negative 1. 4 darab negatif 1 kan dapat negatif 4. Square root 4 kan boleh tukar kepada 2. Jadi square root negatif 1 ialah I. Jadi tukar pada I. Okey, tukar pada I, jadi 2I. Jadi bila masukkan dekat formula ni tadi, negatif 4 dah tukar jadi 2I. Jadi bila permudahkan lagi, simplify, dan ini jawapan dia. Okey. Boleh tak imaginary? Imaginary ni untuk penerangan awak sajalah. Okay, for your information sahaja. Yang ini tak masuk dalam exam. Okay. Sekarang dah boleh faham imaginary? Dah. Okay. Belum. Alright. Okay, dah faham. Alright. Okay. So jadi untuk yang b squared minus 4ac less than 0, ingat keyword yang inilah. No roots does not intersect the x-axis, always positive or negative, no real roots. Okay, dah ready untuk buat soalan yang pertama? Okay. Okay, sekarang kita pergi pada contoh yang pertama. Kalau lukis graf kena lukis dua-dua. Lukis graf, oh tak, ikut soalan. Itu cikgu bagi contoh dua-dua, tapi ikut soalan. Okay, maksudnya kalau quadratic equation, okay, kalau persamaan kuadratik kita tu A dia negatif, kita gunalah yang masam ni, yang maksimum. Kalau dia positif, kita gunakan yang senyum. Okey. Okey, tengok soalan yang pertama. Contohlah. Okey, determine the type of roots. Sekarang ni kita nak tentukan quadratic equation ni, persamaan kuadratik kita ni jenis yang mana? Adakah dia adakah dia has two equal roots, ataupun dia ada different roots, ataupun dia no roots. Okey. Jadi macam mana kita nak mulakan ni? Macam mana kita nak tentukan jenis roots? Ada idea sebelum cikgu tunjukkan? Bekas pula. Okey, siapa-siapa ada idea macam mana nak selesaikan soalan ni, nak dapatkan, kita nak tahu dia jenis yang mana? Keluarkan ABC. Okey. Betul? Azani, kita keluarkan ABC. So dekat sini A is 2, B is 6, C is 3. Lepas tu nak buat apa? Asingkan ABC. Okey, dah asing dah. Dah keluarkan ABC. Lepas tu
masukkan dalam formula. Formula yang mana? Nak masukkan dalam formula mana? Tukar jadi bentuk formula. Guna formula. Tak payah guna formula penuh. Kita guna diskriminan sahaja. Kita guna pembeza layan sahaja. Okey. Jadi masuk dalam, lepas tu masukkan dalam formula diskriminan. Ya, betul. B squared minus 4AC. Masukkan dengan nilai dia. Ni dapat 6 squared 4. Masukkan 2 dan 3. Okey. Sekarang berapa jawapannya? Masuk kalkulator. Memanglah masuk kalkulator dah Bisha. Kira lah. Berapa jawapannya? Berapa jawapannya? Kira lah diskriminannya. Dapat berapa? Cepat. Sebelum cikgu tunjuk jawapan. Oh, tekan kalkulator berlambat. Tu distinct real root, terus bagi jawapan. Okey, so kita dapat 12, dapat 12. Jadi kita tentukan 12 ni adalah more than 0. Ni cara tulis dia kalau keluar dalam exam. Suruh tentukan jenis punca, type of roots. Kita buat step dia macam ni. Okey, kita tunjukkan dulu 12 is more than 0. Okey, lepas tu baru kita tulis jawapan dia. Okey, B squared minus 4AC is more than 0. Therefore, 2 different real roots. Okay. Two distinct real roots boleh, two different real roots boleh. Ikutlah yang tadi dekat dalam nota yang cikgu bagi tadi. Masuk lagi. Okay. Dua punca berbeza, dua punca nyata yang berbeza, dua punca berbeza. Semua boleh lah. Okay. Boleh? Okay. So contoh ni simple aja kan. Maksudnya bila buat latihan tu, bila buat jawapan, asingkan ABC, lepas tu masukkan dalam diskriminan pembeza layan, calculate nilai dia dan tentukan adakah dia more than 0, equal to 0 ataupun less than 0. Dan baru kita tulis jawapan. Inilah jawapan akhir kita. Ni adalah conclusion kita. Okay, ini step dia dan ini conclusion. Dia complete macam ni baru dapat markah. Okay, so cikgu bagi 3 soalan. Cikgu bagi peluang awak cuba dulu. Okay, ambil masa untuk cuba dulu. Apa? Okey, cuba kira dulu. Nanti baru cikgu tunjukkan jawapan.
Okey, soalan B, soalan C, soalan D. Cuba 3 dulu. Nanti lepas ni ada lagi 2. Okay, sambil you all kira-kira tu, cikgu tunjukkan jawapan yang B. Nanti boleh semak jawapan tu betul ke tak. Boleh datang rumah terus. Kenapa? Tak boleh buat. Maksudnya sikit faham lah. Tapi bab ni tak masuk lagi. Macam mana nak buat kalau equal to 0? Kalau equal to 0, dia tengoklah jenis yang mana. B squared minus 4AC equal to 0. Okay. So yang ini adalah, macam mana betul tepat? Kan ada sikit-sikit tak nampak. Tak tahu tiga lebih ke kurang ke kosong. Okay. Okay, so jawapan yang pertama kita dapat dia 25. So 25 is more than 0. Jadi dia types of roots dia adalah 2 distinct real roots. 2 punca yang berbeza. Okay, 2 punca nyata yang berbeza. Itu soalan yang B. Okay, awak semak sendiri jawapan awak. Betul salah. Okay. Jawapan untuk C. Buat ke tak? Kau tu mana handphone-nya? Tengok. Kau sini. Kalau dapat less than 0, jawapan not a real number. Kalau less than 0, maksudnya dia no roots. B squared minus 4AC. Okay, yang kedua ni dapat, yang C ni dapat 0. Okay, therefore no 0 pula, no roots. 2 equal roots. Okay, dan D roots. Guna ayat yang lain tak boleh ke? Dia kena guna keyword yang cikgu bagi dalam pen merah tadi. Okay, 2 different real root boleh. Root pun boleh. Okay, ikut point yang cikgu bagi dalam pen merah tadi. Jadi ayat-ayat tu lah biasanya kita akan gunakan. Kalau yang pertama tu kita sebut, kalau dia okay,
Kalau B squared minus 4AC more equal to 0, sama dengan kosong, kita akan tulis 2 equal real roots. Okay, kita tinggal perkataan real kat sini kan. Okay, kalau kita dapat dia more than 0, so kita boleh tulis 2 distinct real roots atau 2 different real roots. Betul Nabila. Okay, kalau less than 0, kita boleh tulis no roots ataupun no real roots. Imaginary number tu kena buat jalan kerja dia yang panjang tadi ke? Okay, imaginary number tu cuma explanation saja. Jadi tak ada soal dalam SPM. Okay, jalan kerja tu boleh diringkaskan juga. Okay, so kalau any question boleh tanya je, cikgu boleh baca, boleh respon. Okay, setakat ni A, B, C, D okay? Yang lain-lain okay je ke? Atau masih ada confused lagi? Atau ada tak berapa clear lagi? Oh, concentrate korang belajar tak ada nak tanya apa-apa ke? Semalam aktif nanya. Form 4 senyap. Okay, so cikgu sambung lagi 2 soalan. Macam tu lah jawab. Alright, alhamdulillah. Alright, okay, lagi 2 soalan. Cuba. Mana soalannya? Alright, okay, cuba 2 soalan ni. F besar. P 897. Belum susah lagi. Okey. Ni memang tak susah tajuk ni, senang je. Ya betul, memang tu je jalan kerja dia untuk type of roots lah, untuk soalan yang inilah. Okey, dah mula kira E. Mula kira F pula. Dah, okey. Siapa yang dah kira? Yang E dapat apa? Okey, boleh semak jawapan sekejap ya. Mana lapis atas. Okey, untuk yang E.
Okay. So yang ini dapat negative 28, so less than 0. Therefore, no real roots. Sorry, saya ingat kertasnya. Okay, no roots, no real roots. Okay, no roots. Alright. So F. Jawapan untuk F. Okay, so yang ini kita dapat 0. F, one root only. Tak boleh tulis one root only. 2 equal real roots. Tu betul. Okay, 2 equal roots. Okay, F saya dapat 2 equal real roots. Alright, betul. One root only. One root only tak boleh. 2 equal real roots. Okay, one root tak nak. Okay, 2 equal. Okay, mostly dapat 2 equal roots. Okay, accepted juga. Tapi lebih baik 2 equal real roots. Alright. Okay, 2 equal real roots. Alright. Okay, apa beza real roots dengan roots? Roots tu punca. Oh, maksudnya 2 equal roots dengan 2 equal real roots. Sama je sebenarnya. Boleh je Emeline tulis mana-mana. Okay, 2 punca nyata dan sama. Itu bahasa Melayu dia. Ataupun 2 punca sama. Sama je sebenarnya. Okay Emeline. Okay, one root tak nak Trisha. Okay, one root tak nak. Kena tulis 2 equal roots ataupun 2 equal real roots. Okay, one root salah ke teacher? Memang salah lah, tak nak terima. Ayat dia salah. Tak boleh tulis one root. Oh, tak boleh Sabrina. Sebab terms dia memang kena tulis 2 equal real roots. Dia sebenarnya tak ada one root. Dia 2 root yang sama. Sebab tu jadi one root. Boleh Sabrina? Okey. So cikgu nak beralih kepada yang lain pula. Boleh? Empat 40 viewer ni tak cukup 2 kelas juga ni. Okey. So kita beralih lagi. Yang ini dah clear. Okey, kita pergi pada soalan yang panjang sikit. Okey. Okey. Ini soalan seterusnya. Find the value or values. Okey, maksudnya kat sini cari nilai atau nilai-nilai. Jadi mungkin ada satu nilai saja untuk P atau mungkin ada banyak nilai untuk P. Okey. Kalau 2 equal roots je boleh ke? Boleh. 2 equal roots boleh. Okey. If each of the following quadratic equation has 2 equal roots. Okey, dekat soalan dia dah bagi tahu quadratic equation tu ada 2 equal roots. Ada 2 punca yang sama. Jadi bila soalan macam ni, kita sendiri tulis dekat tepi soalan tu, maksudnya ni berkaitan dengan diskriminan yang equal 0. Okey, atau pembeza layan yang sama dengan kosong sebab 2 equal roots. Jadi ni adalah dia punya keyword. Okey. Jadi ni soalan yang pertama. Kita ada x squared plus 6x plus p minus 2 equal to 0. Awak nak cari value of p. Okay. So sama juga macam tadi, kita identify dulu A, B, C.
Okay, A equal to 1, B sama dengan 6, C sama dengan semua yang balance tu yang tak ada X. Itu adalah C. Okay. Kemudian bila 2 equal roots, maksudnya kita perlu gunakan B squared minus 4AC equal 0. B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan kosong. Jadi kita gunakan yang ini, masukkan nilai ABC. Dan kita akan dapat value of P. Okay, B squared minus 4A masukkan C equal 0. Lepas tu selesaikan macam biasalah. Ini melibatkan kemahiran awak menyelesaikan lah. Okay, kita ada sini 36 tolak macam mana nak darab yang ni? Kalau confuse, buat yang ni dulu. 4 bracket tepi. Okay, lepas tu baru expand lagi. 36 minus 4P plus 8 equal 0. Okay, jadi selesaikan lagi. Kita ada negatif 4P plus 44 equal 0. So negatif 4P equal to negatif 44. Jadi P equal to 11. Okay, boleh? P equal to 2. Cikgu salah kira ke ni? P equal to 2, macam nak dapat 2? Dekat mana awak salah? Cuba semak dengan jawapan cikgu. Auni, Sabrina, dekat mana awak silap? 11, memang dapat 11. Cikgu pun dapat 11 ni. Mungkin ada dekat mana-mana awak silap, mungkin tanda ke, ataupun bila awak expand ni. Sabrina dah dapat tengok tak kat mana awak punya silap? Kalau ada apa-apa lagi yang tak faham nanti, boleh tanya dalam grup tele kita lah. Terus expand. Kalau awak rasa tak ada masalah nak expand, tak ada careless, boleh je ni. Ni untuk yang kalau takut confuse lah, kita buat sikit-sikit. Kalau terus expand, cara awak dapat tak jawapan sama cikgu? P equal to 11. Dapat. Okay. Okay. So ni step. Ini panjang sikit lah. Kalau macam ni biasanya boleh 3 markah. Biasanya 3 markah lah. Okay. So boleh beralih pada soalan lain. Okay. Kita tengok next question. Ya, 11. Okay, next question dah salin Alright. Okay, tengok yang ni. Okay, cuba dapatkan value of P. Bawah sikit. Okey. Bawah sikit. Alright.
Okey. Satu kabel. Okey, ada yang dah dapat jawapan? Value of P. Masih mengira? Tak masuk ni kabel. Tak masuk. Masuk ni. Kita jumpa 73/12. Okey, betul. 73/12. Masuk lah. Masuk kabel. Okey, betul. Alright. Masuk tak? Masuk tak? Pasti masuk ke tak? Kenapa? Kabel dia tak berapa masuk. Bateri. Kabel lain kat sini ni dalam kereta. Kabel dalam kereta. Ambil Tak, ini okey sebenarnya. dalam kereta pun ada kabel yang agak okey sikit. Okey, ni ni jalan kerjanya. Okey. Jadi kita expand sikit-sikit dulu kalau takut salah. Okey, ada lagi? Siapa ada yang masalah tak dengan soalan ni? Dah siap semua? Kalau dah siap, cikgu akan beralih ke soalan yang seterusnya. Okey, kita teruskan soalan berikutnya. Soalan yang ketiga. Okey, yang ini. Okey, sekarang cuba soalan ini. Sorry. Jatuh pula. Buat point boleh, tapi make sure kita ambil 4 significant figures. 4 angka bererti. Okey, cuba yang ni pula. Masuk. Dah. Tak. Buat masa ni masuk aja, kalau dia stop nanti kita tukar. Masuk lah sini. Kita tengok jap. Okey. Ya, mesti 4 significant figures, 4 angka bererti. Okey. Duduk. Jangan keluar. Duduk situ. Jangan duduk situ deh. Keluar. Sorry. Sorry, jangan keluar. Itu kat sana. Saya. Dia, okay. Kita punya bilik tu. Jadi di sini pun ada yang jual. Aku tanya dulu. Dijual duit. Okey, jawapan yang kedua, negatif 7. Bukan 7, negatif 7. Okey, betul, negatif 7. 3 salah, 7 salah, negatif 7. Tengok balik, semak kat mana salahnya tu. Negatif 7, ya betul, negatif 7 betul. Ya, negatif 7. Okey, semak kat mana kesilapan. Siapa yang dapat jawapan 7, siapa dapat jawapan 3 tadi, semak balik. Negatif 7.
Okey, dah semak? Kita pergi pada next question. Alhamdulillah. Okey, soalan yang seterusnya. Soalan D. Okey. Okey, dapat negatif 7. Good. Okey, teruskan soalan yang seterusnya ni. Soalan D. Nah, suruh untuk lu. Suruh beli ni. Dah. Buat. Okey, soalan ni dapat jawapan tak? Okey, siapa dapat jawapan untuk D? Dapat negative 6. Negative 6 and apa? Tak tahu. 6 and negative 2. Okay, P negative 4. 6 negative 2. Negative 4. Ada dua jawapan. Okay, memang ada dua jawapan. 6 negative 2. Okay, betul. 6 negative 2. Okay. Agak simple kan yang ni? Ya, okay. So, siapa yang tak dapat tolong semak balik. Yang ini lagi sekali cikgu ingatkan, make sure bila kita darabkan dua nilai ni, bila kita darabkan ni dengan ni, mesti dapat yang atas ni. Jadi P darab P dapat P kuasa 2. Okey, sentiasa semak. Jangan tak sama. Tengok kalau tak sama, mungkin kita perlu bahagikan semua dengan satu nombor yang sesuai. Okey. Okey, kita pergi pada soalan seterusnya. Soalan E. Macam mana? Macam mana apa? Apa yang macam mana? Soalan apa? Oh, lupa nak tanya. My Alisha ada tak? My Alisha join tak? Ada ke My Alisha? Ke dia tak dapat info? Betul Emeline, betul. Negatif P bracket kuasa 2 tu jadi P kuasa 2. Betul. Mai tak ada.
Mai dapat info ke tak dapat info? Dalam grup tele dia ada ke tak ada? Dia tak faham. Tak aktif kat tele habis kena inform dia lah, tolong inform kat dia. Negative 1 and Susah pun. dapat negative 1 and negative 9. Okey, negative 1 and negative 9. Tengok yang lain, ada dapat jawapan lain tak? Itu apa? Itu apa? Itu apa? Itu. Itu apa? Oh, ada dalam tele. Okay, tak apa, kalau boleh nanti cuba call dia lah. Tengok dia alert tak, sebab dia selalu senyap aja kan. Okey, untuk E ni betul. Jawapan dia ialah X equal to negative 1 dan juga X equal to negative 9. Okey, ada yang perlukan jalan kerja lengkap ke? Ada yang tak dapat jawapan? Tak dapat jawapan. Okey, kejap. Cikgu kirakan untuk awak. Nak jalan kerja. Okey, nilai A, B, C. Okey, kita tunjuk jalan kerja kat sini lah Alright. So, kita ada X squared minus 3X. Sama dengan expand yang ni dulu. Okay, squared minus 3x minus px minus p equal to 0. Jadi kita ada kat sini, kita ada A kita ialah 1, B, apa-apa nombor yang depan x ini adalah B. So B is negative 3 minus P. Dan C ialah negatif P. Okay. Okay. Then kita teruskan lagi. Masukkan dalam B squared minus 4AC. Okay, expand 9 plus 6P plus P squared plus 4P. Jadi P squared plus 10P plus 9 equal to 0. Okay, tekan calculator. Tak nak. P plus 1 dan kita dapat P plus 9. Okey, jalan kerja lengkap. Mungkin awak buat silap dekat sini kot. Okey, siapa yang perlukan jalan kerja boleh semak jalan kerja dia. Kalau tak sempat nak salin sekarang, nanti cikgu akan share live ni dalam grup Facebook dan awak boleh tengok semula kat situ. Boleh ulang-ulang tengok. Jalan kerja lain tapi sama. Okey, nanti Dora post dekat dalam grup tele biar cikgu tengok. 6P. Okey, dekat sini bila kita screenshot.
Okey. 6P tu maksudnya bila kita selesaikan yang ni, kan kita ambil negatif 3 kuasa 2 dapat 9. Yang tengah ni bila kita darabkan semua, negatif jadi positif. 2 darab 3 darab P dapat 6P. Dan yang belakang ni negatif P kuasa 2 dapat P kuasa 2. Okey. Boleh? Salah expand yang B. Okey. Memang selalu trap kat situ. Okey. Settle? Dah pukul berapa ni? Dah 11 suku. Masih boleh nak teruskan? Okey, kita pergi pada soalan F. Okey. Mana soalannya? Okey, ini soalan F. Okey. Yang punca tu guna 3 tempat tu. Punca guna 3 tempat apa? Punca guna 3 tempat apa tadi? Tak faham cikgu. Okey, good. Besar tulisan tu lah. Faham sangat lah tu ya. Okey, kan kita okey, kalau dah boleh cuba soalan F ni pula. Jangan. Jangan. Tak. Okey, cuba soalan F. Oh, yang itu nanti tanya personal dalam WhatsApp. Boleh diajar kemudian. Dah bisa ajar dekat rumah pun tak apa nanti. Negatif 4 dengan 1. Wah, cepat kira Negatif 4 dengan 1. Okey, betul. Betul jawapannya negatif 4 dengan 1. Okey. Okey, betul negatif 4 and 1. Okey, ada yang tak dapat jawapan? Dapat. Okey. Nanti lepas ni kalau ada apa-apa soalan, tally personal aja. Okey. Cuba cikgu tunjuk. Okey, cikgu tengah tulis sebenarnya. Alright. Ini dia. Okey. Yang ni rasanya tak ada masalah. Second step pun tak ada masalah. Okey. Bila kita buat pada masukkan dalam B kuasa 2 tolak 4 AC.
Okey, cara nak expand, kita akan dapat P kuasa 2 kat belakang. Okey, tapi P kuasa 2 ni ada negatif. Untuk kita buat factorization, pemfaktoran, P kuasa 2 tak boleh negatif kat depan. Jadi, kita tukar tanda semua. Maksudnya semua sekali darab dengan negatif. Jadi negatif 4P kuasa 2 jadi 4P kuasa 2. Negatif 12P jadi positif. 16 jadi negatif. Okey. Sekarang bila tekan kalkulator, kita akan dapat P sama dengan 1, P sama dengan negatif 4. Jadi bila kita buat factorization, buat pemfaktoran, kita akan dapat P tolak 1, P tambah 4. Okey, dekat sini bila kita tengok nilai P dengan P ni, bila kita darab, kita tak akan dapat nilai 4P. P darab P adalah P kuasa 2. Jadi bila tak sama ni, itu maksudnya kita kena bahagi semua dengan 4 supaya bila kita darabkan dapat P kuasa 2 sahaja. Semua bahagi dengan 4. So dapat P kuasa 2, ni bahagi 4 dapat 3, bahagi 4 dapat negatif 4. Okey. Kalau tak tukar dulu tak dapat markah teacher. Tak tukar yang mana? Yang mana dulu lah? Maksudnya dekat step yang ni ke? Tukar pada P kuasa 2 ke? Betul ke Dura? Yang ni mesti tukar. Mesti tukar. Sebab bila penandaan kita akan lihat P darab P mesti sama dekat atas. Okey? Bila tak sama je, maksudnya ada satu step lagi yang kita kena ubah. Okey? Jadi ni adalah step yang sebenar lah. Jadi boleh semak dengan jalan kerja masing-masing. Kat mana salah, betulkan. Okey, so ni contoh yang terakhir untuk B squared minus 4AC equals 0. Okey. Yang untuk tajuk 2 equal roots. Okey. So boleh tak kita tukar pada 2 distinct roots pula? Bagi dengan negatif 4 teacher, boleh tak? Bahagi negatif 4. Oh, boleh juga. Sama je. Semua bahagi dengan negatif 4. Boleh. Tak ada masalah. Okey. So kita tukar pergi pada yang lain Boleh? Yang lain-lain okey tak? Nampak orang yang sama je komen. Yang lain-lain senyap. Yang lain-lain faham kot. Okey. So kita pergi pada next question. Nombor 3 pula. Okey. Kemaskan sikit ni. Banyak. Okey, yang ketiga. Ini dah masuk lain sikit Okey, sekarang ni find the range of values. Semangat Okey, bagus. Tak tidur dalam kelas hari ni? Bila belajar macam ni lebih seronok Belajar atas katil ke? Belajar dekat mana ni? Tengok handphone ke? Tengok komputer ke? Sambil makan-makan, sambil baring-baring je. Okey, kita okey, tak tidur. Alright. Okey, so kita sambung lagi. Tengok iPad. Oh, okey, menggunakan iPad yang ada. Bagus. Kenapa pula nak nangis? Meja, iPad. Okey. iPad dia besar kan skrinnya. Kalau pakai komputer pun skrin besar. Kalau pakai handphone tu kecil sikit. Okey, laptop. Okey. Kat meja. Alright. Fokus. Bagus. Guna handphone. Handphone dia kecil sikit kan. Kecuali kalau handphone tu skrin besar. Apa ni? Okay, so kita sambung. Okay, find the range of values of K. Sekarang ni nak cari julat nilai K. Belajar sambil makan Maggi.
Makan Maggi kalau sampai 14 hari cuti makan Maggi, habislah Maggi kedai tu. Okey. Range of values of K, maksudnya nak cari julat nilai K. Tadi soalan tadi, perasan tak dia sebut apa kat sini? Dia tak kata range of values kan? Soalan tadi dia kata find the value ataupun find the values. Lain maksudnya bila ada range ni keyword dia menunjukkan nilai kita tak ada equal. Dia adalah inequalities, ketaksamaan. Sama ada lebih besar atau lebih kecil. Okay, kalau dia find the values, maksudnya dia equal lah, sama dengan. Okay, find the range of values of K. So, bila kat soalan nanti highlightkan yang ni. Given that the quadratic equation has two distinct roots. Okay, dekat soalan dah kata, diberi fungsi kuadratik ada dua punca berbeza. Kat soalan dah beritahu, so kita kena faham, kita kena tahu nak pilih diskriminan yang mana, nak pilih pembeza layan yang mana. Jadi kalau dia okey, connection tak apa cantik kan, dia hilang pula. Kan? Hilang kan? Interrupt. Okey. So, sorry lah interruption. Kena virus juga. Okey. So dekat sini kita akan mulakan sama je step yang pertama. Jadi A, B dan C masukkan dekat diskriminan. Jadi B squared minus 4AC. Okay. Oh, sorry. Ini more than 0. Bila dah gunakan B kuasa 2 tolak 4AC besar daripada kosong. Yang ini adalah persamaan kuadratik dia. Tapi ini yang kita dah mulakan untuk mencari nilai K. Bila persamaan kuadratik ni ada dua punca berbeza. Okay. Okay. So selesaikan 4 minus 4 times 1 times K. Jadi 4K. Negatif 4 darab dengan negatif 5 dapat positif 20. Okey. Jadi dekat sini selesaikan secara inequalities lah. Dekat sini kita dapat 24. 24 bawa sebelah jadi negatif. Jadi negatif 4K besar daripada negatif 24. Okey. Dekat step yang terakhir dah dapat jawapan Okey. Setelah kita perlahan bagi yang tak faham lagi lah Okey, dapat jawapan Miss dah okey lah tu. Pandai. Okey, tapi jawapan dia 6 saja salah lah. Dia kena tahu dia lebih besar ke lebih kecil ke. Dekat sini ada negatif kat depan. Jadi maksudnya bila ada negatif, tandanya akan berubah. So K kecil daripada negatif 24 bahagi negatif 4. So K kecil daripada 6. K less than 6. Betul. More than 6 salah. Ingat kalau ada negatif kat depan ni, kita kena tukar tanda arah inequalities ni. Tukar pula less Okey. Jadi K less than 6. So untuk soalan ni dia lain sikit kan. Okey. Kena ada inequalities, kena peka. Kalau ada negatif nak kena tukar arah. Boleh? Okey. So soalan yang kedua macam tadilah korang buat. Tapi ni ada 3 soalan je lah bawah tajuk ketiga ni. Okey. Cikgu tunjuk soalan yang kedua. B. Okey. Alright. Okey, cuba yang ni. Mana equal dia hilang ni? Soalan ni cikgu tak ingat pula dia equal dia. Sekejap Aku tersilap. Masuk. Cikgu
Tengok sama ada dia equal 6 ke dia equal 0. Sekejap Mana soalan ni? Tak apalah, kita buat aja equal 0. Okey. Boleh je nak. Okey, K less than 10. Okey, betul. Bukan K besar K kecil. K besar cikgu tak terima. K besar juga. Tak boleh K kecil ni, K kecil. Soalan K kecil, jawapan mesti K kecil. K less than 10. K, ramai yang dapat K less than 10. Okey, lagi yang lain. K less than 10. Okey, soalan ni simple je kan. Okey, dapat. Right. Simple aja. 4 step dah dapat jawapan. K besar salah lah. Soalan dia K kecil ni. K kecil. Tangkai aja ni. Dalam exam tengok pada skema. Tapi kalau nak ikutkan salah lah. Sebab soalan minta K kecil. Okey. Okey. Yang lain dapat